kerana kita ada dua kotak. Kita ambil satu daripada yang pertama, kemudian kita ambil satu daripada yang kedua. Dan yang pertama ni adalah huruf. Tak ada kena-mengena langsung dengan kotak yang kedua ni adalah nombor. Tapi kalau ada satu kotak, kita kena tengok pula arahan dia. Pemulangan tanpa pemulangan. Kalau yang biasanya kalau katalah satu kotak, ya, cikgu ingatkan kembali, kalau dia tanpa pengulangan, maksudnya bila kita ambil kad yang pertama, katalah ada 5. Kita dah ambil satu, keluarkan tinggal 4 untuk kotak untuk yang kita nak ambil kedua. So maksudnya yang pertama 5, yang kedua 4. Ini mempengaruhi. So bila mempengaruhi, dia adalah bersandar. Ya, kalau kata kita pulangkan semula, dia tak mempengaruhi, dia tetap 5 juga. Itu tidak bersandar. Ya, tapi kalau yang ini dua kotak lepas tu berbeza, memang pastilah dia tidak bersandar kerana dia tidak mempengaruhi. Okey, sekarang kita nak tentu sahkan. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, kaedah yang pertama kita gunakan senarai. Sekarang kita nak buktikan dengan rumus ni sama tak keputusan dia. Okey. Ini kotak F. Ada 7 huruf. Ada 7 kad. Kotak G ada 5 kad kerana ada 5 nombor. So bila kita kata peristiwa F mendapatkan huruf P dari kotak F. Peristiwa G mendapatkan nombor genap dari kotak G. Kalau kotak F nak dapatkan huruf F hanya 1. So daripada 7. Kalau nak dapatkan nombor genap daripada kotak G, ada berapa ke kad yang akan kita pilih di sini? Kalau nombor genap. Pelajar? Nombor genap ada berapa kat situ? 2/5. Ya, ada 2 nombor genap. So kalau kita nak tahu kebarangkaliannya adalah 2 daripada 5. Ya. Okey, so sekarang ni kita tengok peristiwa mendapatkan huruf P dari kotak F, peristiwa G mendapatkan huruf so P, okey, kebarangkalian peristiwa A dan B adalah bersilang. So maksudnya P A darab dengan PB. Kebarangkalian peristiwa A darab kebarangkalian peristiwa B. Ini dia. Kenapa kita dapat 1/7? Kerana huruf P ada 1 saja. So kebarangkalian yang mungkin kita dapat hanya 1 daripada 7. Itu kebarangkalian peristiwa F kita tadi untuk dapatkan P. Daripada kebarangkalian G pula nak dapatkan nombor genap. So nombor genap kita ada 2, 6 dan 8. Sebab itu kat sini 2. So daripada keseluruhannya untuk kotak G adalah 5. So 2/5. So kalau ikut hukum penerapan, so sama dengan 1/7 darab dengan 2/5. So kita darabkan dapat 2/35. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh ya? Kena ingat ni hukum ni. Ya? So kita dapat ni. Sekarang kita nak buktikan benda ni sama tak dengan kita senaraikan. Kita hari tu ada beberapa kaedah. Kita senaraikan. Lepas tu kita gunakan kotak tu, jadual. Kemudian kita guna gambar rajah pokok. Okay, so kita guna senaraikan. Okay, penyenaraian. So daripada yang pertama adalah P. So kalau berjumpa yang kedua, okay, yang kedua adalah huruf nombor 6 dan 8. So bila kita senaraikan mungkin pertama P, yang kedua 6 pasangan dia. Pertama P, yang kedua 8. So kita ada 2 kesudahan yang mungkin F dan G, iaitu P6 dan P8. So kita dapat 2. So nilai ruang sampel tadi saya kata 7 darab 5, 35. So dia punya kebarangkalian untuk dapat F dan G adalah 2/35. Dan ini samalah dengan yang kita guna tadi, sama dengan kaedah hukum pendarapan tadi. Maka terbuktilah. Maksudnya hukum pendarapan itu kita dah buktikan. Dia memang betul, memang benar, tapi kita nak buktikan. Menunjukkan kalau guna kaedah penyenaraian pun boleh, guna kaedah hukum pendarapan pun boleh.
Hukum penerapan ini, kaedah ini lebih utama kalau kita gunakan untuk yang banyak ruang sampel. Kemudian banyak dia punya peristiwa yang mungkin. So lebih mudah untuk awak faham yang ini. So dapatkan sebaik yang mungkin. So kita dah tentu sahkan. Ini sama dengan yang tadi. Okey, itu sahaja sebenarnya untuk tentu sahkan hukum dan juga dengan gunakan kaedah penyenaraian. Setakat ini boleh untuk part yang ketiga ini? Boleh ya. Okey, now kita pergi kepada part yang keempat, iaitu nak menentukan kebarangkalian. Barulah kita nak masuk kepada bahagian kebarangkalian, peristiwa bergabung dan peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Sebelum ni kita kena kenal pasti apa dia peristiwa bersandar, apa peristiwa tak bersandar. Kemudian kita kena tentu sahkan untuk kita dapatkan kebarangkalian dengan kaedah yang lebih mudah, iaitu kaedah pendarapan. Kalau kita dah buktikan benda tu sama, maksudnya kita tak perlulah. Kecuali dalam soalan itu dia nak suruh awak guna kaedah senarai. Baru awak gunakan. Kalau tidak, mana-mana boleh. Mana yang lebih mudah ya. So buku teks muka surat 250. Okey, kita punya subtopik kita adalah 9.2.3, menentukan kebarangkalian. Maksudnya kita nak menyelesaikan masalah ni, nak dapatkan jawapan kebarangkaliannya. Okey, kita tengok buku teks muka surat 250. Okey, ada dua kotak juga. Kalau dua kotak ini yang pastinya kita tahu kalau dua kotak berasingan, kita nak dapat peristiwa bergabung. So kita kena pasti bersandar ke tak bersandar. So kalau dua kotak biasanya dia adalah bersandar atau tidak bersandar? Tak bersandar. Tak bersandar. So kita boleh tengok lagi betul ke tidak anggapan kita. Mengandungi kad berlabel dengan huruf 3579. Maksudnya kotak A ada kad 3, ada kad 5, ada kad 7, ada kad 9. Dan kemudian kotak B pula huruf XYZ. Dua-dua ini adalah benda yang berbeza. Kita mesti nak ambil satu daripada A, satu daripada B. So tak ada kena-mengena langsung kedua-duanya. So bila tak ada kena-mengena, maka dia adalah tidak bersandar kerana dia tidak mempengaruhi. Okey, barulah kita nak selesaikan. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A. So kalau kita guna kaedah senarai, kena senaraikan dulu A berpasangan dengan yang B. Jangan awak terbalik. Buat B dulu baru A. Dia dah beritahu kat sini. Dari kotak A dan kotak B. So mulakan dengan A kemudian B. Okay, kita tengok penyenaraian. Okey, kotak A 3579. So ada 4. Kotak B ada huruf X, Y, Z. Ada 3. Kalau kita nak dapatkan ruang sampel, so 4 darab 3, 12. NS kita adalah 12. Berfungsi itu untuk kita cari kebarangkalian bagi setiap peristiwa. Okey, hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan Z. Kalau Z ni tak ada masalah lah, memang padanan untuk yang kedua ni mesti Z. Tapi faktor bagi 9 kita kena tengok kotak A ini. Ada berapa kad yang boleh kita pilih sebagai faktor bagi 9? 3579. So ada berapa kad yang boleh kita pilih di sini? Pelajar? Kad mana? Faktor bagi 9? 3 sahaja ke? Ingat tu apa dia faktor? Faktor adalah hasil darab 2 nombor menghasilkan 9. 3 dan 9. Iya, 3 dan 9. So ada 2. So maksudnya kalau kita ambil kad yang pertama 3, padanannya yang kedua adalah Z. Kalau kita nak buat senarai lah. Kalau ambil kad yang pertama itu 9, padanan yang kedua adalah Z. Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Itu ajalah. Kalau kita nak buat penyenaraian adalah 3Z dengan 9Z. 2 daripada 12. So kebarangkalian ni ada 2/12 ataupun 1/6. Itu kalau senarai lah. Tapi kalau kita buat hukum, so 2/4 darab dengan 1/3. So
tu saya cakap secara lisan lah, kita tengok macam mana. Tadi kita dah katakan peristiwa tak bersandar. Okey, hitung kebarangkalian. Okey, penyelesaiannya, kesudahan yang mungkin bagi faktor 9 adalah 3 dan 9. Ini kaedah senarai. Kesudahan yang mungkin bagi Z adalah Z. So, faktor bagi 9, ini kita nak buat guna kaedah pendarapan. So, 2 daripada 4. Okey. Kebarangkalian untuk dapat peristiwa. Yang kedua, 3 kat sini dia punya keseluruhan. So 1 saja. So 1 daripada 3. So kalau kita nak dapat bergabung, dia done kan? Kalau bergabung, faktor bagi 9 dan huruf Z, kita ambil 2/4 darab 1/3. So dapat 1/6. So sebenarnya kalau pertama yang ni sebelum dapat 1/6 ialah 2 kali 1 2, 12. So kita kena kecilkan. Sebenarnya untuk kebarangkalian ada keistimewaan. Okey, kalau tak kecilkan pun tak apa. Tapi saya takut nanti awak lupa kerana soalan-soalan yang lain wajib dapat jawapan dalam bentuk pecahan ini mesti dalam bentuk yang terendah. Awak tinggal 2/12 tak boleh. Hanya pengecualian kepada kebarangkalian. Hanya pengecualian pada kebarangkalian. Tapi lebih mudahlah supaya kita tak perlu nak banyak sangat mengingat. So tak jadi kesalahan bagi kebarangkalian kalau kita kecilkan. Sebab itu jawapannya dia kecilkan. Kalau dalam soalan implikasi soalan aplikasi pun dia biasanya dia kecilkan. Dia nak tengok awak faham ke tidak tentang soalan kebarangkalian ini. Okey, so ini guna kaedah pendarapan tadi yang kita dah tentu sahkan dia, buktikan dia benar bersama-sama dengan kalau kaedah penyenaraian. Okey. Yang ini kita buat kaedah alternatif tadilah, senarai. Pasal itu lebih mudah. Ini dah jadi, mungkin yang susah, mungkin ada setengah soalan kita tak boleh nak senaraikan dengan sepenuhnya. Sebab itulah wujudnya hukum pendarapan tersebut. Okey, so faktor 9 dan huruf Z adalah 3Z dan 9Z. Ada 2. So NS kita tadi 4 darab 3, 12. So kat sini faktor bagi 9 ni 2/12, 1/6. Kita dapat ni 2 per dengan 12, so sama dengan 1/6. So samalah dengan yang tadi kaedah pendarapan. Sebelum ini pun kita dah buktikan. Ya? Boleh pelajar? Boleh. Okey. So boleh pilih mana-mana tapi bergantung pada soalan. Kalau dia tak kata apa-apa kaedah, awak bolehlah guna kaedah penerapan, itu lebih mudah. Tapi kalau dia kata guna penyenaraian, senaraikan, so awak kena senaraikan. Okey. Okey. Ada lagi kaedah alternatif yang kedua yang kita belajar pasal peristiwa bergabung sebelum ni, iaitu jadual. So 3, 5, 7, 9. Yang sebelah sini X, Y, Z. Kat sini ada pembetulan sikit ya. 5Z. So 3 dengan X, 5 dengan X, 7 dengan X, 9 dengan X. Ni 3 dengan Y, 5 dengan Y, 7 dengan Y, 9 dengan Y. 3 dengan Z, ini 5 dengan Z patut kat sini ya. Kalau saya ingat nanti saya akan tukar balik semula. 7 dengan Z, 9 dengan Z. So kita nak tadi faktor bagi 9 dan Z. So faktor bagi 9 dengan Z yang terlibat adalah 3Z dengan 9Z. So kita akan dapat faktor bagi 9 dan Z adalah 2 daripada ini 12. So 1/6. So maksud senarai dengan ni yang kita belajar masa kebarangkalian bergabung. Ya, kaedah pendarapan yang kita baru tentu sahkan tadi pada part yang ketiga. So mana-mana boleh, yang penting awak faham. Okey, kita tengok contoh 5 muka surat 251. Yang ni saya nak tanya. Sebelum dia pasti memang peristiwa bergabung. Sekurang-kurangnya 2. Pasal nampak ni nanti kita mesti dia akan tanya yang bergabung. Soalan memang semuanya bergabung, sama ada 2 atau lebih. Tapi dalam bab yang kita belajar ni kebanyakannya 2. Okey, cuma sekarang kita nak tentukan yang ini, contoh ini dia bersandar atau tidak bersandar. Okey, kita baca dahulu. Sebuah beg. Ada satu je beg. Bila satu beg ini mungkin dia peristiwa bergabung, mungkin dia peristiwa bersandar,
atau mungkin juga peristiwa tidak bersandar. Kita teruskan pembacaan. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. Maksudnya ada 9 biji semuanya. 8 hijau, 1 merah. 2 biji guli dipilih secara rawak. So 2 biji dah tunjukkan dia bergabung. Okey, dari beg tersebut. Satu demi satu. So dia mesti berpasangan pertama dan kedua. Tanpa pemulangan. So dia bersandar ke tidak bersandar? Any answer? Siapa boleh jawab? Tanpa pemulangan. Maksudnya ambil satu, keluarkan yang pertama. Okey, daripada 9 dah tinggal 8. Dalam beg tinggal 8. So satu yang dikeluarkan, saya tak pulangkan masuk dalam beg balik semula. Dia kekal 8. Baru kita nak ambil yang kedua. Okey, so first 9. Sekarang nak ambil yang kedua tinggal 8 dalam beg. Adakah dia bersandar atau tidak bersandar? Oops, sekejap ya. Sekejap. Kawan ada nak masuk. Siapa? Siapa nak masuk tadi? Sorry cikgu, salah masuk email. Oh iya ke? Okey. Okey, slideshow semula. Okey, tadi ada yang dah jawab. Bersandar ke tak bersandar? Bersandar kerana dia mempengaruhi. Kerana yang asal 9. Nak ambil yang kedua dah tinggal 8. So bila tak sama kedua-duanya, dia adalah mempengaruhi dan dia adalah bersandar. Kat sini dia kata warna guli dicatat, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Ni yang kita belajar sebelum ni. Tu peristiwa bersandar. Kerana nak ambil yang pertama dengan kedua, dia mempengaruhi. Kenapa dia mempengaruhi? Kerana tanpa pemulangan. Asal yang pertama ada 9 biji. Dah keluar satu, sebelum nak ambil yang kedua dia tetap tinggal 8, bukan 9. Kenapa tinggal 8? Kerana kita tak pulangkan semula. Sebab itulah dia peristiwa bersandar. Bilangan berbeza, 9, 8. Okay, now kita wakilkan dengan gambar rajah pokok. Ini beg, ada 8 guli hijau, ada 1 guli merah. Okay, now kita guli pertama. Okay, guli pertama kita hijau dan merah. Hijau, kalau kita nak dapatkan barang kalian hijau, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada 9. Merah pula 1 daripada 9. Ini nak dapatkan guli pertama. So nak dapatkan guli kedua, kalau kita ambil 1 hijau, so maksudnya saya ambil 1 hijau. Dah tak ada hijau, nak dapat hijau yang kedua dah tinggal 7. Daripada yang tinggal 2, 4, 6, 8. So baris yang kedua ni, kalau dapat hijau, kita ada juga merah, masih ada. Hijau dah jadi 7/8. Kenapa 7? Kerana kita dah ambil 1 hijau tadi. Jumlah kita tak masukkan balik yang 1 ni. So yang tinggal dalam beg ini dah tinggal 7. Daripada 8 sekarang. Mana hilang 1? Pasal yang pertama kita dah ambil tanpa kita kembalikan. So merah 1 daripada 8 juga. Pasal kita tak bawa keluar merah. Okay. Kalau choice yang kedua, kita keluarkan merah yang pertama. So, ya. Kita nak dah ambil merah. So, choice yang kita ada yang kedua hanyalah hijau saja. Merah tak ada. So, hijau masih lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 daripada 8. Kenapa sini 8? Kerana kita dah bawa keluar 1.
dan satu ini merah. So maka wujud 8 ni memang H memang tetap 8 lah. Merah tak adalah, kosong. So ini dia. Inilah gambar rajah Venn yang perlu kita lukis. So kesudahan ni H dengan H. Okey, H dengan M. Pertama M, kedua H. So inilah kesudahan yang mungkin yang kita bawa keluar dua guli tersebut. Ya. Okey, so kita tengok pada soalan. Soalan kita nak ke barangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. So adakah yang pertama, kedua atau yang ketiga? Kalau kita nak dapat ke barangkalian kedua warna merah. First, second, third. Mana satu? Syarat untuk soalan B1 adalah mendapat guli kedua berwarna merah. Adakah kesudahan yang pertama, kesudahan yang kedua atau kesudahan yang ketiga? Pak IR? Seorang pun tak bersuara ni, kenapa? Mana pergi? Ha? Kesudahan yang ketiga. Kesudahan yang ketiga? Kenapa yang ketiga saya kata mendapat guli kedua berwarna merah? Kesudahan yang ketiga, guli kedua berwarna hijau. Ini guli pertama, ini guli kedua. Yang kedua. Ya, kesudahan yang kedua. Syarat kita nak dapat guli kedua berwarna merah. So ini je lah. Macam mana kita nak dapatkan dia punya kebarangkalian? So yang ini dan yang ini. Hijau darab merah. So kita dapat dia punya kebarangkalian ikut hukum pendarapan. So 8/9 darab dengan 1/8. So kita ringkaskan dapat 1/9. Boleh ke tidak? Boleh ya? Okey. So kita tengok pula syarat yang seterusnya. Mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. So mana kemungkinan? Pertama, kedua, ketiga. Pertama. Yang pertama. Kedua-dua biji guli berwarna hijau. Maksudnya kita ambil pertama, guli pertama ni hijau, guli kedua ni pun hijau. So mestilah yang ini. So yang ini akan melibatkan yang pertama sini, yang kedua sini. Okey. Itulah dua-dua hijau. So dia akan libatkan 8/9 dengan 7/8. So kita darabkan. 8/9 darab 7/8. So sama dengan 7/9. Boleh ke tidak? Boleh. Kena fahamkan betul-betul yang ni. Okey. Okey, so kita tengok. Yang itu adalah kita nak mencari kebarangkalian peristiwa bergabung, bersandar dan tidak bersandar menggunakan hukum pendarapan. Okey, jelas ya? Dia ada berapa contoh? Awak boleh buat lagi dekat dalam buku Versatile ada. Dekat dalam buku teks ni pun ada pada muka surat 252. Dia biasanya kalau ikutkan peristiwa bergabung ni sama ada dia guna satu kotak. Bila satu kotak ni kita kena hati-hati. Dia boleh jadi bersandar, boleh jadi tidak bersandar. Okey. Kalau dia guna dua kotak atau dua bekas, dia ambil yang pertama kedua, ini biasanya adalah peristiwa tidak. Sekejap sekejap. Hello, setengah kelas. Kenapa? Belum. Tak. Pasal katakan sampai pukul 1. Kak Asia ada kelas. Pagi tadi ada kelas 3 masa. Ni pun ada kelas 3 masa. Habis
Lepas habis kelas akad habis 4 IR. Hari ni ke semua form 4. Habis pukul 12. Habis pukul 12. Okey. Ya, nanti akad terus pergi. Okey. Oi, dah nak habis dah. Tak jadi masuk apa? Ni cikgu bermasalah nak masuk internet kat sekolah ni. Ada. Okey, IR. Now kita nak masuk benda yang lain pula ni. Sebelum ni bergabung, bersandar tak bersandar. Sekarang kita nak bezakan pula peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Yang paling senang saya cakap eksklusif dengan tidak eksklusif lah. Dua-dua ada saling. Okay. So ni part yang kelima, 9.3.1. 9.3.1. Okay. So kita tengok. Cikgu semua risau bila kat sekolah tak ada line internet. Okay. So buku teks awak muka surat 253. Okay, ada apa-apa sebarang pertanyaan sebelum saya nak teruskan yang ini? Tak ada cikgu. Ada ya? Okay. Okay, so sekarang ni nampak tak gambar Rajah Van ni? Bila kita wakil dengan gambar Rajah Van ni, dia lebih mudah. Ataupun saya dapat satu idea eksklusif. Satu-satu barang eksklusif ni biasanya dia ada satu saja yang dikeluarkan. Contoh kalau perempuan lah, baju, desain baju. Okay, kalau dia eksklusif, dia tak risau. Hanya satu desain itu seorang aja yang pakai. Tak adalah akan bertemu dengan orang lain. Itu eksklusif. Dia tersendiri. Dia tak ada sama dengan orang lain. Kalau tidak eksklusif, sebaliknya lah. Okey, kalau pada gambar Rajah Van ni paling senang, okey, kita tengok yang tak ada bersangkutan dengan yang lain. Contohnya T dengan V. Nampak tak T yang berwarna hitam, bulat hitam ni 2468, V pula 139. So dia tidak bercantum dua-dua ini. Tak ada bersilap. So T dengan V ini adalah dua peristiwa saling eksklusif. Tak bercantum, tak bersilang, dia eksklusif. Dia berbeza ya dengan bersandar tak bersandar, tak mempengaruhi, tak bersandar. Mempengaruhi, bersandar. Tapi kalau eksklusif pula, dia kalau tak bercantum, tidak bercantum, maka dia eksklusif. Kalau dia bercantum, dia tidak eksklusif. Maksudnya benda yang kita beli ni, orang tu pun ada, kita pun ada. So tak eksklusif lah benda tu. Maksudnya semua orang boleh beli benda itu selagi ada stok. Tapi kalau eksklusif ni, benda yang terlalu berharga. Desain itu hanya seorang saja yang punya, orang lain tak ada. Itu eksklusif. Yang saya boleh bagi gambaran lah, tapi terpulanglah pada awak. Contoh macam T dengan U ni, dia tidak eksklusif. Pasal apa? Dia ada persilangan 4 dipunyai oleh T, unsur 4 punya dipunyai oleh U. U dengan V ini pun tidak eksklusif. Kerana unsur 1 dan 9 dipunyai oleh U dan juga dipunyai oleh V. Okey. Kita tengok ayat dia. Okey, daripada gambar Rajah Van di sebelah didapati bahawa peristiwa T dan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama. So dia tidak boleh berlaku pada masa yang sama, maka dia tidak eksklusif. Dia eksklusif. Tidak boleh berlaku, tidak bersilang, maka dia eksklusif. Dia berbeza, berlawanan. Okey, kalau maka peristiwa T dengan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Tidak boleh berlaku, tidak bersilang, so dia eksklusif. Okey. Peristiwa T dengan U ialah peristiwa tidak saling eksklusif kerana bola pingpong yang berlabel 4 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. So maksudnya kalau dia ada bersilang, dia dipunyai oleh dua set yang lain, maka dia tidak eksklusif.
Okay, so adakah U dengan V peristiwa saling eksklusif? Kita tengoklah sama juga lah kan. Dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif kerana dia mempunyai kesudahan yang sepunya iaitu unsur 1 dan 9. Okey, jelas ke tidak? Pai R? Jelas. Jelas ya. Okey. Inilah di conclusion dia. Kadang-kadang bila kita baca dalam ayat ni tak faham. So kenalah ada penerangan gambar raja. Okey, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan. Nampak? Tidak saling eksklusif. Kalau ada persilangan, tak ada perkataan tidak, kat sinilah tidaknya. So salah satu mesti tidak. Tidak bersilang, eksklusif. Kalau bersilang, tidak eksklusif. So antara peristiwa A dan B adalah tidak ada persilangan. So dia adalah set kosong. Ini pada muka surat 254 ya. Eksklusif, tak ada persilangan. Okay, now cikgu nak test pada awak. Okay, seorang pekerja dan sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi A, pekerja bergaji kurang daripada 2,500. B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut, peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, dia ada A dan B, A dan C dan B dan C. Okey, tapi ada maklumat lagi kat sini. Okey, mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi 34,000, okey, perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Maksudnya kalau gaji lebih daripada 34,000 dia kena bayar cukai pendapatan lah. Okey, sekarang ni sebulan dia dapat lebih kurang, dia kata kurang daripada, sedang kita kira 2,500. Okey, setahun ada 12 bulan. So kira sekejap. 2,500 darab 12 dapat berapa? Adakah lebih daripada 34,000 atau kurang? Cepat sikit. Kurang. Kurang. So kalau kurang dia kena bayar cukai pendapatan ke tidak? Kalau kurang daripada 34,000 dia perlu daftar tak fail cukai pendapatan? Tak. Kalau tak daftar tak perlu bayar lah kan? Orang yang mendaftar yang perlu bayar. So gajinya kurang daripada 34,000. Maksudnya sekarang A tidak membayar cukai pendapatan. Okey, now saya nak tanya. Peristiwa A dan B, adakah dia eksklusif atau tidak eksklusif? So kita tengok A dengan B boleh berlaku pada masa yang sama? Boleh. Boleh berlaku? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal tadi ada yang kata boleh. Kenapa tu? Mana satu jawapan yang betul? A tidak membayar cukai. B membayar cukai. So dia boleh berada pada masa yang sama tak? Tak. So kalau tak, dia eksklusif ke tidak eksklusif? Eksklusif. Tengok tu. Kalau tidak berlaku pada masa yang sama, maka dia adalah eksklusif. Okey, peristiwa A tidak boleh berlaku bersama, maka A dan B adalah peristiwa saling eksklusif. Ingat, kat sini tidak, sini tak adalah perkataan tidak. Kalau kat sini boleh berlaku, tak ada perkataan tidak, yang bawah ini yang tidak. So ni kena ingat. Okey, now kita tengok B pula. A tidak membayar cukai pendapatan. Yang kita dah buat kesimpulan tadi kan. C menaiki kereta pergi bekerja. Boleh berlaku bersama? Ada kena mengena ke dua-dua ni? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, dia boleh berlaku bersama tak? Ya. Boleh. Asyik tersilap je yang itu. So kalau benda ni, okey, satu ni tidak membayar cukai pendapatan, satu ni menaiki kereta. Boleh berlaku pada masa yang sama ke tidak? Boleh. Boleh. So kalau boleh, eksklusif ke tidak eksklusif? Tidak. Tidak eksklusif. Okey, peristiwa A dan C boleh berlaku bersama. Okey,
Maka A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, now kita tengok B dengan C juga. B boleh dia membayar cukai pendapatan. C pergi bekerja dengan naik kereta. So boleh berlaku bersama atau tidak boleh? Boleh. Boleh berlaku bersama. So kalau boleh berlaku bersama, eksklusif ke tidak eksklusif? Tidak. Eksklusif. Ya, bagus. Ni kena tengok baik-baik semula ya. Pasal eksklusif dengan tidak saling eksklusif ni dia macam berbeza dengan bersandar dengan tidak bersandar. Tidak bersandar kita senang. Kalau tidak mempengaruhi, maka dia tidak bersandar. Kalau dia mempengaruhi, dia bersandar. Tapi kalau saling eksklusif ni pula, kalau dia boleh berlaku bersama, dia tidak eksklusif. Tapi kalau dia tidak boleh berlaku bersama, dia adalah eksklusif. Tidak boleh berlaku bersama tu maksudnya dia adalah dua benda yang berasingan. Dia tak akan berlaku persilangan. Okay. So kita cuba lagi satu. Ni telur. Kes telur retak grade A, grade C. Okay. Peristiwa Kediri 93A soalan 2. Buku teks muka surat 255. Okay. Sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang ternakan. K ialah peristiwa telur yang dipilih retak. Okay. L ialah peristiwa telur yang dipilih grade A. Biasanya kalau telur ni dipilih grade A, B, C ni dia ikut saiz. Ni tengok Cikgu BM mahu gelak ni. Dengar suara dia. Okay. M ialah peristiwa telur yang dipilih grade C. Okay. Tentukan sama ada pasangan berikut peristiwa saling eksklusif atau peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, kita tengok K. Retak. Okey, L. Grade A. Dia boleh berlaku bersama atau tidak? Tidak. Mana satu ni? Boleh berlaku bersama ataupun tidak boleh berlaku bersama? Boleh. Tidak. Kenapa tidak? Okey. Cepat lagi you. Boleh. Contohnya lah, kalau kita pergi kedai kan, dia tulis ni grade A, grade B, grade C. Kalau saya lah selalu, kalau dah ada A, B, C tu, saya nak beli 10 biji. Saya pasti nak tengok telur itu retak ke tidak. Bukan semestinya grade A tu tak retak. Contohnya lah, daripada ladang penternakan, bawa naik lori nak hantar ke kedai. Dalam perjalanan, ada kemungkinan telur itu akan retak. Tapi bukanlah semua. So maksudnya kat sini, telur yang retak dengan grade A itu dia boleh berlaku bersama. Okay, so K dengan L eksklusif ke tidak eksklusif? Tidak. Ya, betul. So dia buat yang ni lah. Ini K, telur retak. So ini L, grade A. Nampak tak ada kawasan persilangan? Okay, yang ini M, grade C. Ada kawasan persilangan dengan yang retak. Tapi nampak tak L dengan M ni? Boleh tak A dengan C ni dia bersilang? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak boleh. Nampak tak L dengan M ni tak bersilang? Yelah saya nak pastikanlah. Kenapa L dengan M ini, A dengan C ni tak boleh bersama? Tak boleh ada persilangan? Boleh tak bagi satu? Sebab telur A ni tak boleh jadi telur C. Betul. Pasal telur A, kita tengok saiz kan? Kita dah grade dia. A saiz yang besar, C saiz yang kecil. Mana boleh dia berada bersama? Mana boleh C jadi A, A jadi C? Sebab itulah dia tidak bersilang. Okay, itu yang kita kena fahamkan untuk kita tentukan dia boleh berlaku bersama atau tidak. Okay, so kita tengok K dengan M. Boleh berlaku bersama tak K dengan M? Iaitu telur retak dengan grade C. Boleh. Boleh. So dia eksklusif ke tidak eksklusif? Tidak eksklusif. Ya. Okay, C. L dengan M. Grade A dengan grade C. Boleh berlaku bersama ke tidak? Tidak. Tidak. So kalau tidak, eksklusif ke tidak eksklusif? Tidak eksklusif.
Ya, saling eksklusif. Itu dia. So dapatkan baik-baik, dapatkan perbezaan bersandar tidak bersandar, eksklusif tidak eksklusif. Kerana ini akan mempengaruhi kita punya pemikiran. Silap switch yang kedua ni, satu jadi yang pertama yang kedua, nanti silaplah dia berlaku. Okay, so A, peristiwa tidak saling eksklusif. B, awak dah jawab tadi, peristiwa tidak saling eksklusif. C, peristiwa saling eksklusif. Itu sahaja. Okay. So yang bahagian part ini kita akan belajar. Esok awak pergi vaksin. So kita akan belajar pada minggu hadapan. Tapi esok saya akan bagi part yang seterusnya. Untuk apa? Kalau katakan kurang dia punya apa, nanti mungkin saya akan buat kelas tambahan. Tapi saya beritahu dululah. Bersiap sedia ya. Selesaikan kerja buku part 21, buku versatile dan kerja yang saya bagi. Kita akan berjumpa lebih kurang seminggu setengah daripada sekarang. Most probably awak akan masuk sekolah pada 1 hari bulan 11. Tapi sekolah sekejap, lepas tu cuti. Jangan tak kata pula tu cuti di Fabali, bukan cuti awak ya. Tidak ada kena-mengena dengan pelajar-pelajar 4 dah lama sangat bercuti kan, datang sekolah Isnin Selasa tu. Okay. So kita akan habis saya Rabu Khamis tu jadual. Rasa saya akan buat lagi kelas tambahan nanti ya. Saya kalau boleh nak selesaikan sebelum awak masuk ke sekolah, kita nak selesaikan semua bab. Okay. So sekejap kita endkan. Ada 30 orang. Semua dah tulis apa ke? Dah. Dah tulis kehadiran, jangan tak tulis. Okey, jangan keluar dulu. Awak ada satu masa lagi untuk apa? Kelas offline. So lengkapkanlah kerja. Saya pun ni dah kena panggil ke bawah ni. Okey, sekejap ya. Okey, tahniah pada yang awak yang hadir dalam kelas hari ini. So tengok balik semula ya. Kita ada lagi part 6, 7 dan juga 8. Lepas tu kita akan selesaikan bab ni, kita akan masuk bab yang terakhir iaitu pelan keuangan. Okey. So awak boleh teruskan kerja. Jangan terus lepas live tak buat langsung, nanti kerja tak siap, siap awak nanti naik sekolah ya. Okey, so jaga kesihatan, esok nak vaksin. Okey, supaya senang, dah selesai dos yang kedua, dah tak ada halangan apa-apa lagi, tapi jaga diri, imunisasi akan rendah ya. Okey, kita jumpa bila buka sekolah nanti, dan jumpa sebelum tu kita jumpa dalam Gmeet lagi. Okey. Okey kelas, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.